Okay, dan kemudiannya kamu semua boleh mengulang kaji sambil menonton video di YouTube channel untuk mendapatkan pemahaman yang lebih ya. Baik, dasar pendidikan kebangsaan. Dasar ini sebenarnya untuk apa? Untuk memupuk perpaduan kaum. Ingat dasar pendidikan kebangsaan ini tujuan dia untuk memupuk perpaduan kaum, iaitu belajar dengan satu silibus, satu kurikulum. Jadi dengan belajar benda yang sama, maka dapat memupuk perpaduan kaum. Sebab itu dibentuk dasar pendidikan. So, ada beberapa dasar pendidikan yang telah diperkenalkan. Total ada berapa? Ada 5. Ada 5. Dasar pendidikan kebangsaan bermula dengan yang pertama, laporan Rahman Talib. Rahman Talib ni siapa cikgu? Waktu itu Rahman Talib ni sebenarnya adalah seorang pengarah pendidikan. Di Jabatan Pendidikan lah, seorang pengarah pendidikan. Kementerian Pendidikan. Jadi Abdul Rahman ini, Abdul Rahman Talib telah menubuhkan satu jawatan kuasa pada tahun 1960 dan tujuan dia adalah untuk apa? Untuk apa ditubuhkan laporan jawatan kuasa ini? Untuk semak semula dan mengukuhkan penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 yang sebelum ini. Jadi mereka buat kajian dan bila dah siap kajian itu, mereka buat satu laporan. Mereka buat satu laporan. Jadi mereka melaporkan kajian itu ya. Jadi laporan inilah menjadi asas kepada penggubalan Akta Pelajaran 1961. Asas untuk gubal Akta Pelajaran yang baru iaitu Akta Pelajaran 1961. So daripada mana? Laporan Rahman Talib. Baik. Kalau kita lihat apa yang Rahman Talib buat, dalam jawatan kuasa ini, mereka telah kaji dan mereka telah keluarkan satu laporan bahawa mereka kata apa? Laporan Rahman Talib menyatakan bahawa bahasa Melayu mesti jadi bahasa pengantar. Dan yang kedua, co-curriculum. Co-curriculum mestilah sama. Baik. Sebelum itu, mungkin ramai yang tidak mengetahui ataupun tidak sedar apa perbezaan antara kurikulum dengan co-curriculum. Tahu tak perbezaan dia? Selama kau orang sekolah ni, tahu tak apa itu kurikulum dan co-curriculum? Itu nak kena tahu tu. Tahu ke tak tahu? Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Tak tahu kan? Tak. Ada ko kat depan. Memanglah ada ko kat depan. Baik. Tak tahu baik. Cikgu terangkan. Kurikulum. Baik. Kurikulum sebenarnya adalah segala pembelajaran dalam bilik darjah. Itu kurikulum. Iaitu termasuklah semua mata pelajaran yang diajar dalam bilik darjah. Itu kurikulum. So segala subjek akademik, BM, BI, Math, Sains, semua sejarah semua tu, itu kurikulum. Baik. Co-curriculum pula adalah aktiviti-aktiviti yang membantu pemahaman terhadap kurikulum. Contoh, kita tahu dalam kurikulum ada bahasa Melayu. Co-curriculum ditubuhkan Persatuan Bahasa Melayu. Betul? Co-curriculum tu kita kata adalah aktiviti luar bilik darjah yang menyokong kurikulum. Supaya lebih memahami kurikulum tadi. So co-curriculum tu dia membantu kurikulum. So itu perbezaan kurikulum dan co-curriculum. Boleh faham? Baru perasan baru perasan. Dah 11 tahun belajar, dah 11 tahun masuk sekolah, baru tahu apa beza kurikulum dengan co-curriculum ya. Itu perbezaan dia ya. So itu perbezaan dia. Baik. So kalau kita lihat di sini, iaitu adakan co-curriculum yang sama. Maknanya adakan aktiviti luar bilik darjah
yang sama untuk semua sekolah. Itu laporan ramah talib yang kedua. Dan yang ketiga, tambahan laporan ini, dia kata apa? Mata pelajaran sejarah. Ini penting, penekanan kepada mata pelajaran sejarah dan wajibkan mata pelajaran tata rakyat. Tata rakyat ni, okey, sebenarnya okey zaman sekarang ini dipanggil pendidikan moral. Ataupun pendidikan pendidikan moral ataupun pendidikan kita kata sebagai pendidikan civic. Civic tu kan. Okey, jadi okey, nampak tak? Nampak tak? Boleh nampak okey. Jadi itulah dia. Okey, laporan Rahman Talib. Untuk apa? Untuk apa matlamatnya? Untuk memupuk perpaduan. Jadi perlu ketahui sejarah negara dan yang kedua belajar cara-cara untuk behave, maknanya menerusi pelajaran civic ataupun dulu dipanggil tata rakyat. Tata rakyat dia. Baik. Jap, sebelum itu, ada sesiapa yang tak nampak nota ni? Okey, ada sesiapa yang still tak nampak screen share cikgu ni, iaitu cikgu share screenkan nota cikgu ni? Ada sesiapa yang tak nampak ke? Semua nampak? Semua nampak nampak ke tak nampak? Nampak ya? Okey, thank you Ipan. Ipan, okey. Ipan, ayah buat apa? Ipan, ayah buat apa? Okey. Saya rasa seruan ikut. Okey, baik. Nampak Okey, baik, bagus. Dia keluar. Okey, baik. Baik, yang kedua. Okey, yang ini laporan Rahman Talib. Ini yang first. Yang kedua iaitu kajian Amiduddin Baki. Okey. Baik. Laporan Rahman Talib membuat penambahbaikan guna kajian Amiduddin Baki, iaitu kajian Amiduddin Baki dia menambah baik laporan Rahman Talib. Dengan apa? Ingat kajian Amiduddin Baki, dia Amiduddin Baki ni orang juga. Dan dia buat kajian, dia kata apa? Perlunya untuk memperkenalkan sistem sekolah aneka jurusan. Maknanya sistem sekolah pelbagai mata pelajaran. Untuk tampung pelajar yang gagal masuki sekolah menengah akademik. Macam mana tu cikgu? Okey, baik. Di sinilah bila memperkenalkan sistem sekolah aneka jurusan, baik, maka diperkenalkanlah kursus-kursus kemahiran. Okey, untuk apa? Untuk lahirkan tenaga kerja mahir. Dan ini melibatkan semua kaum. Jadi kajian Amiduddin Baki kata apa tahu? Kita kena buat satu sistem sekolah yang mana ada akademik dan juga ada sekolah yang kemahiran. Dan pada waktu itulah wujudnya sekolah vocational, iaitu sekolah yang mengajar para pelajar tentang kemahiran seperti kemahiran membaiki kereta, kemahiran membaiki enjin, kemahiran elektrik, kemahiran pipe dan juga pipe air dan juga kemahiran aircon. Itu adalah sekolah vocational. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan sekolah aneka jurusan. Selain daripada sebab kita kena ingat bahawa semua pelajar, bukan semua pelajar yang minat akademik. Ada juga yang belajar akademik tapi gagal. Bila gagal, mereka tak sambung belajar, rugi. Jadi apa yang kerajaan buat? Kita kena sediakan satu sekolah untuk mengajar diorang kemahiran. Supaya mereka ada kemahiran untuk mereka meneruskan kehidupan dan juga dapat kerja selepas habis sekolah. Sebab itu diwujudkan sekolah vocational. Jadi memperkenalkan kursus kemahiran untuk lahirkan tenaga kerja melibatkan semua kaum. Dan kemudian satu lagi iaitu mewujudkan sekolah kebangsaan, iaitu gabungkan semua kaum dalam satu sekolah, dipanggil sekolah kebangsaan. Jadi inilah dia kajian Amiduddin Baki, sekolah aneka jurusan, kemudian memperkenalkan kursus kemahiran dan satu lagi mewujudkan sekolah kebangsaan.
Okey. So itu yang kedua. Okey, dasar pendidikan kebangsaan. Tujuan dia untuk apa? Untuk membantu rakyat, okey, supaya dapat ilmu dan mudah untuk dapat pekerjaan dan kemudian untuk membentuk perpaduan. Ingat ya, untuk membentuk perpaduan. Baik. Kemudian kita lihat yang seterusnya, yang ketiga, iaitu laporan jawatan kuasa kabinet. Okey, laporan jawatan kuasa kabinet. Baik. Jawatan kuasa kabinet ditubuhkan pada September 1974 dan fungsi dia ialah mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Dan laporan ini diumumkan oleh Menteri Pelajaran pada tahun 1979 dan selepas kajian yang jawatan kuasa kabinet buat, mereka mengeluarkan satu laporan. Maknanya report lah. Mereka dah buat kajian, lepas tu keluarkan report. Baik, apakah laporannya? Laporannya menyatakan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan menjadi mata pelajaran yang wajib. Wajib diajar dan juga wajib lulus. Kemudian, memberikan penekanan ataupun tegas pada pendidikan kerohanian seperti pendidikan agama Islam, pendidikan agama Islam dan pendidikan moral untuk yang bukan Islam. Dan yang ketiga, penekanan kepada aktiviti co-curriculum melibatkan semua kaum, iaitu aktiviti dalam unit beruniform, sukan dan juga persatuan. Jadi inilah laporan daripada Jawatan Kuasa Kabinet pada tahun 1979. So, dia kata kena buat benda ni. Jadi, oleh sebab itu, maka hasil laporan inilah, maka terhasillah KBSR, iaitu Kurikulum Baru Sekolah Rendah. KBSR, ya. Dan diperkenalkan pada tahun 1982. Dan generasi pertama yang belajar KBSR ini adalah cikgu lah. Kan? Batch cikgu lah. Batch cikgu lah. Okey, batch pertama yang belajar KBSR. Yang belajar daripada kurikulum baru sekolah rendah. Dan kemudian apabila kami naik sekolah menengah, maka kurikulum baru sekolah menengah dan falsafah negara, iaitu KBSM. Digubal pada tahun 1988 dan KBSM telah dimulakan pada tahun 1989. 89 pun batch yang pertama juga. Batch yang pertama juga. Batch pertama KBSR, batch pertama KBSM. Anda semua? Okey, bukan. Okey. Yang kamu belajar sekarang ni KSSM. Iaitu bukan sederhana. Kurikulum apa? Kurikulum sepadu, betul? Sekolah menengah, betul? KSSM. Okey. Nanti korang tengok apa maksud KSSM tu? Kurikulum apa? Lupalah tu. Bubar tu maksudnya diorang boleh wujudkan lagi ke? Tidak. Bubar tu maknanya mansuh. Mansuh tu maknanya batal. Ya, sama macam mansuh. Bubar tu sama maksudnya dengan mansuh lah. Ya. Baik. Jadi daripada laporan Jawatan Kuasa Kabinet inilah wujudnya KBSR dan KBSM. Ya, KBSR dan KBSM. Juga matlamat yang sama iaitu untuk memberi pendidikan yang lebih tinggi kepada para pelajar dan kemudian juga untuk membentuk perpaduan kaum. Kurikulum standard sekolah menengah, ya, macam Rosmah Mansur. Itu Rosmah Mansur, bukan Rosmah Mansur. Suka tikau je. Dah. Okey. Baik. So kita ingat balik yang pertama dasar pendidikan yang telah digubal iaitu pertama daripada laporan Rahman Talib, yang kedua kajian Aminuddin Baki, yang ketiga iaitu laporan Jawatan Kuasa Kabinet pada tahun 1979 dan
satu lagi, okey, kita pergi yang keempat. Yang keempat ialah falsafah pendidikan kebangsaan. Ditubuhkan satu falsafah pendidikan negara. Okey, falsafah ni maksudnya apa tahu? Dia macam satu ideologi. Ideologi ya. Pada tahun 1988 dan FPN ini digubal untuk memperteguh, maknanya memperkuat hala tuju dan matlamat pendidikan negara. Maknanya bagi lebih kuat matlamat negara dalam pendidikan, iaitu apa? Apakah matlamat utama pendidikan negara? Iaitu perpaduan. Ingat, negara kita ni memang kalau pendidikan tu memang untuk perpaduan. Jadi FPN, okey, falsafah pendidikan negara telah digubal dan diubah pada tahun 1996 dan falsafah ini menekankan pendidikan yang menyeluruh. Pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu untuk membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Jadi nak membentuk kamu semua ni nak dibentuk dengan cara apa? Dengan cara supaya kamu semua ni adalah orang ataupun kita kata rakyat yang kita kata seimbang daripada semua sudut. Jasmani pun power, emosi pun power, rohani kamu pun teguh imannya dan intelek pun bagus. Itu sebenarnya. Okay, perfect lah basically. Walaupun takkan sampai perfect tapi nak membentuk pelajar, nak membentuk diri kamu yang perfect sebenarnya. Nak membentuk diri kamu yang sempurna. Itu. Jadi itulah falsafah pendidikan negara, iaitu menekankan pendidikan, okey, keywords dia, menekankan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu untuk membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Bergantung pada pelajar. Ya, betul. Dan juga yang terakhir iaitu yang kelima. Yang ini iaitu Akta Pendidikan 1996, di mana dalam akta ini kedudukan bahasa Melayu diperkukuhkan dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan melalui Akta Pendidikan 1996, iaitu mewajibkan maknanya mewajibkan bahasa Melayu menjadi mata pelajaran yang wajib lulus dan juga bahasa Melayu menjadi mata pelajaran ataupun bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar yang wajib digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran, sama ada di sekolah ataupun di kolej-kolej ataupun di universiti. Jadi penekanan kepada bahasa Melayu. Jadi basically kita ada lima berkaitan dengan dasar pendidikan kebangsaan. Bermula dengan laporan Rahman Talib, kemudian kajian Aminuddin Baki, kemudian yang ketiga laporan jawatan kuasa kabinet, dan yang keempat iaitu falsafah pendidikan kebangsaan, dan yang kelima iaitu Akta Pendidikan 1996. Baik. Kalau kita lihat ni, paling penting macam mana nak ingat? Okey, kamu nampak tak mana-mana perkataan yang cikgu bulatkan kan? Yang cikgu bulatkan, yang underline kan? Itulah keywords dia. Kata kunci bagi setiap laporan dan juga dasar pendidikan. Jadi sepatutnya kamu pun sama juga. Kena bulatkan. Supaya kamu faham. Oh, kat sini. Okey. Baik, bila kita belajar, secara realitinya, kita pause sekejap. Baik, kita lihat pula, 7.3. Daripada tadi kita tengok bahawa pendidikan dan laporan-laporan yang diberitahu tadi, menekankan bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Jadi 7.3, kita lihat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa perpaduan. Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan.
Tapi sayangnya kalau kita lihat bahasa Melayu ni sering diperlekehkan. Cikgu kadang-kadang geram je. Bahasa Melayu sering diperlekehkan, sering dipandang rendah. Oh, kalau pelajar tu bercakap dalam bahasa Melayu, oh dia tak bagus. Dia tak kata apa? Tak standard. Dia tak pendidikan tinggi. Kamu kena respect, itu bahasa kita. Okey, dan kalau dia punya alasan apa? Kebanyakan buku-buku pendidikan adalah ditulis dalam bahasa Inggeris. Apa masalahnya? Kita boleh belajar bahasa Inggeris dan kita boleh amalkan bahasa Melayu. Apa masalahnya? Habis macam mana pendidikan nak tercapai? Apa susah? Kamu dah tahu bahasa Inggeris, kamu translate lah buku bahasa Inggeris itu kepada bahasa Melayu. Dah, kita menambahkan ilmu dalam bahasa Melayu. Apa yang susahnya? Jadi, jangan sesekali kita pandang bahasa kita sebagai bahasa yang tepi jalan, bahasa yang tidak standard. Dan kena ingat, negara kita ni bersatu padu kerana menggunakan bahasa yang sama. Lepas tu lagi satu yang suka cakap DMBI campur-campur. Itu memang suka benar cakap DMBI campur-campur kan. Kalau nak cakap BI, BI terus. Kalau nak cakap BM, BM terus. Kan? Tapi nak buat macam mana? Yang itu, ingat dalam perbualan tak ada masalah. Sebab ini culture Malaysia. Culture Malaysia, dia dalam satu ayat dia memang boleh sampai 3 bahasa, 4 bahasa. Cuba try test tengok. Cuba try test tengok. Aneh. Dia tertarik kan. Aneh. Tertarik guna. Kan. Lepas tu kasih tapau ya. Pula. Bahasa Melayu campur dengan bahasa Tamil, campur dengan bahasa Cina. Habis semua campur. Tapi itu Malaysia. Itu Malaysia. Tapi ingat, itu dalam bahasa perbualan. Jangan guna dalam bahasa penulisan. Dalam DM jangan cerita pula. Saya sedang membuat tempahan di kedai mamak. Aneh. Teh ais ikat tepi ya. Jangan macam tu. Jangan. Bahasa penulisan kena berbeza. Bahasa penulisan mesti rasmi. Jangan buat bahasa campur-campur. Itu. Baik. Betul. Bahasa bercampur tu sebenarnya jadi perpaduan. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan guna dalam bahasa rasmi lah. Dalam penulisan. Baik. So, bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Sejak merdeka lagi kena faham bahasa Melayu ini diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi. Dan ada beberapa langkah untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Apa itu memartabatkan? Maksudnya menaik taraf, meninggikan taraf bahasa kebangsaan. Itu maksud memartabatkan, meninggikan taraf bahasa kebangsaan. Bagaimanakah cara-cara meninggikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa kebangsaan? Iaitu yang pertama sekali, kalau kita lihat seperti pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan, memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, penubuhan UKM sebagai pusat keilmuan dan peranan DBP sebagai pusat perkembangan bahasa kebangsaan. Baik, kita tengok yang pertama. Ini adalah kita kata sebagai usaha untuk memartabatkan bahasa kebangsaan. Yang pertama, Akta Bahasa Kebangsaan. Jadi ini adalah berkaitan dengan undang-undang Akta Bahasa Kebangsaan, di mana bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi dan kedudukan bahasa Melayu pula dimartabatkan melalui adanya penggubalan undang-undang Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Ada undang-undang dia. Dan Akta Bahasa Kebangsaan ini digubal di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dan akta ini dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Dalam akta ini, kamu perlu menggunakan bahasa yang betul dari sudut sebutan dan juga ejaan. Jadi, kepada mana-mana orang di Malaysia ini yang menyalahgunakan perkataan-perkataan
Okey, dengan tujuan untuk apa? Untuk memburuk-burukkan imej bahasa Melayu, maka orang itu boleh ditahan di bawah Akta Bahasa Kebangsaan. So jangan main-main, jangan cuba-cuba untuk memburuk-burukkan bahasa kebangsaan. Ada akta dia, ada undang-undang dia yang boleh mendakwa kamu. Itu pertama, Akta Bahasa Kebangsaan. Yang kedua, bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi dalam pentadbiran kerajaan. So bahasa Melayu bahasa rasmi menjadi unsur penggerak jentera pentadbiran negara. Bahasa Melayu menjadi alat komunikasi yang rasmi dalam pelbagai urusan, di kementerian dan jabatan kerajaan, dan bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dalam urusan mahkamah pada tahun 1990. Baik. So ada yang kata, cikgu, goblok tu boleh jadi penyalahgunaan ke cikgu? Tak. Okey. Kamu harus ingat bahawa kalau kita lihat bahawa sebenarnya bahasa Melayu dia tidak rigid, dia tidak statik. Bahasa Melayu berkembang. Berkembang dan menerima pengaruh bahasa-bahasa lain. Sebab itu penggunaan seperti goblok tu, yang kamu cakap tu kan, diterima sebagai bahasa Melayu. Telekomunikasi, kita tahu itu sebenarnya adalah bahasa Inggeris, tetapi telah dijadikan bahasa Melayu. Dengan ejaan bahasa Melayu. Interaksi, itu juga bahasa Inggeris, diambil dan dimasukkan menjadi bahasa Melayu. Dipanggil sebagai kata terbitan. Jangan sampai cikgu kau ni ajar BM. Itu dipanggil kata terbitan. Jadi bahasa Melayu ni sebenarnya makin lama makin berkembang dengan kemasukan bahasa-bahasa Inggeris, bahasa-bahasa luar untuk menjadi bahasa Melayu yang standard. Jadi itu tidak dijadikan salah guna, tetapi itu bermakna perkembangan bahasa Melayu. Jadi kita kena berkembang. Kalau tidak, kita tak ada bahasa sendiri untuk alat-alat moden. Contohnya macam handphone. Kalau direct translation jadi apa? Direct translation jadi telefon tangan, betul? Handphone. Tapi dalam bahasa Melayu telah menjadi telefon bimbit. Telefon bimbit. Itu yang dikatakan sebagai bahasa rasmi. Tu viral. Yang sekarang ni orang kata, oh viral lah. Viral dalam bahasa Melayu apa? Viral dalam bahasa Melayu apa? Oh, dia ni menjadi viral lah. Lagu ni menjadi viral. Viral tu apa dalam bahasa Melayu? Bukan terkini. Viral dalam bahasa Melayu ialah tular. Tular, tular. Menjadi tular. Itu kan. So itu penggunaan bahasa Melayu terkini. Siapa yang tetapkan, cikgu? Oh, perkataan tu maksudnya tular. Laman website menjadi laman sesawang. Siapa yang menentukan perkataan itu? Kalau smartphone, telefon pintar, siapa yang menetapkan perkataan itu mesti itu? Mesti smartphone maksudnya mesti telefon pintar. Kalau viral mesti tular. Kalau selfie. Selfie apa selfie dalam bahasa Melayu sekarang? Selfie dipanggil apa sekarang? Swafoto. Swafoto. Ya, swafoto. Dan siapa yang menetapkan swafoto ni apa semua, cikgu? Itulah kerja Dewan Bahasa dan Pustaka. Dialah DBP, Dewan Bahasa lain tetapkan. Okey, ini maksud perkataan dia. Ini perkataan dia dalam bahasa Melayu. Jadi itulah sebabnya kalau kita lihat usaha-usaha untuk memperkasakan bahasa Melayu. So kita tengok Okey, yang pertama Akta Bahasa Kebangsaan. Yang kedua untuk memperkasakan bahasa Melayu, yang kedua iaitu menjadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran kerajaan. Yang ketiga, memperkasakan bahasa Melayu dalam pendidikan. Ya dah, buku teks ada logo Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya betul. Okey.
pembukaan SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan, menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ini sebenarnya apa? Dapat memupuk semangat kekitaan dan bersatu dalam kalangan murid. Bersatu dalam kalangan murid. Dan bilangan guru bahasa Melayu terlatih ditambah ke SMK, dan langkah-langkah ini bertujuan untuk apa? Memperkasakan itu maknanya memperkuatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Jadi inilah di antara usaha-usaha memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Yang ketiga. Yang keempat, oleh kerana kita nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, maka yang keempat iaitu ditubuhkan UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Di mana UKM ini ditubuhkan untuk memartabatkan, untuk meninggikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Dan UKM ditubuhkan pada tahun 1970, dan UKM adalah universiti awam pertama berjaya memperkenalkan pengajian pelbagai jurusan dan pelbagai bidang dalam bahasa Melayu. Contohnya, dalam bahasa Melayu, dalam subjek, dalam kos-kos seperti sains, teknologi, engineering, kejuruteraan, kemudian juga perubatan, kemudian perniagaan, bisnes, itu semua telah menggunakan bahasa Melayu. Itu di mana? Di UKM. Jadi dulu cikgu apply UKM tapi tak dapat. Kan? Sudahnya dapat mana? Dapat UPM. Jadilah UPM pun standard juga kan? UPM. Baik. So itu fungsi UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Dan yang kelima, ini paling penting, peranan DBP. Maknanya peranan Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu DBP, di mana DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, ditubuhkan pada 22 Jun 1956 di Bukit Timbalan, Johor Bahru. Dan tujuan ditubuhkan DBP ini sebenarnya untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan juga bahasa ilmu. Dan nama asal DBP ini sebenarnya adalah Balai Pustaka. Balai Pustaka, dan pengarah pertama DBP ialah Ungku Abdul Aziz. Pernah dengar tak nama ni? Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. Pernah dengar? Pernah dengar Ungku Abdul Aziz ini sebenarnya adalah merujuk kepada Profesor Diraja Ungku Aziz. Profesor Diraja Ungku Aziz. Jadi dia adalah pengarah pertama DBP. Dan dia profesor. Ungku nama ke? Ya, Ungku. Ungku tu nama. Ungku tu sebenarnya adalah kependekan ataupun kita kata seperti keturunan-keturunan diraja. Ungku, Tengku, itu semua keturunan-keturunan raja lah. Ada yang panggil Ungku, ada yang panggil Tengku, ada yang panggil Tunku. Betul tak? Semuanya merujuk kepada keturunan diraja. Keturunan diraja ya. Baik. So DBP buka cawangan di Pulau Pinang, Johor, Kelantan, Sarawak dan Sabah untuk kembangkan aktiviti bahasa Melayu, dan DBP memainkan peranan penting untuk mengembangkan bahasa dan sastra Melayu melalui penerbitan. DBP banyak terbit buku, penerbitan buku, majalah, risalah, menganjurkan seminar dan bengkel tentang bahasa Melayu. Dan DBP juga berperanan memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Jadi
kalau kita lihat inilah dia. Okey, kita lihat 5 yang dikatakan sebagai usaha-usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Okey, iaitu yang pertama Akta Bahasa Kebangsaan, yang kedua sebagai bahasa rasmi pentadbiran, yang ketiga memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan, okey, yang keempat UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu, dan yang kelima peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi kita dah lihat 7.2 dan 7.3. Baik, ada soalan nak tanya tak? 7.2 dan 7.3 ni. Ada soalan nak tanya tak? Enggak ada. Ya, yang lain-lain macam mana? Boleh faham ke ni? Boleh faham tak ni? Jangan korang diam aja. Kalau tak faham tanya. Kan? Sebab apa? Sebab penting untuk kamu faham. Bila faham, kamu boleh jawab banyak soalan. Jadi itu yang penting tu. Okey, tak ada soalan ya? Baik. Enggak ada. Boleh tapi enggak ada soalan. Okey, baik. Kalau begitu, okey, kita ubah format kita, okey, belajar pada hari ini. Okey, iaitu okey, kita akan tengok kepada soalan sekarang. So kita dah tengok 7.2 dan 7.3. Okey, jadi kita akan tengok soalan dan dalam nota tu cikgu telah sediakan soalan-soalan. Okey. Sebagai contoh, ini dia soalan-soalannya. Okey. Kalau kita lihat, kita tak nak pergi soalan objektif. Okey, kita tak nak pergi soalan objektif. Yang kita belajar adalah 7.2 dan 7.3. Okey, iaitu kita dah belajar tentang 7.2 iaitu berkaitan dengan dasar pendidikan kebangsaan. Okey, iaitu daripada laporan Rahmat Talib, kajian Aminuddin Baki, laporan jawatan kuasa kabinet dan juga falsafah pendidikan kebangsaan serta Akta Pendidikan 1996. Dan kemudian 7.3 bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. So kita lihat ada 5 usaha-usaha, okey, seperti Akta Bahasa Kebangsaan, bahasa rasmi ialah bahasa pentadbiran, dan juga memperkasakan bahasa Melayu dalam pendidikan, UKM dan juga peranan DBP. So sekarang ini, cikgu nak kamu pergi ke bahagian belakang tu, ada set-set soalan. Okey, set soalan itu adalah soalan dalam bentuk soalan struktur. Okey. Soalan struktur. Baik. Okey. Untuk soalan 2A, cikgu kena serahkan kerja. Supaya kamu lebih fokus. 2A cikgu serahkan kepada Daniel. 2B cikgu serahkan kepada Nafi Iman. Dan 2C cikgu serahkan kepada Nurul Hidayah. 3, ya. Okey, yang A okey Daniel, yang B Nafi Iman dan yang C ialah Nurul Hidayah. Macam mana ni cikgu? Macam mana? Macam ni. Okey, kamu berikan jawapan tentang 2A, 2B dan 2C. Macam mana saya nak ingat cikgu? Tengoklah nota. Apalah korang ni. Tengoklah nota. Jangan main ingat, nak ingat tak. Tengok nota. Okey, dan berikan jawapan. Bila cikgu tanya, bagi jawapan. Boleh? Boleh? Daniel, Nafi Iman dan Nurul Hidayah, boleh? Bisa. Ya, bagus. Kan? Boleh kod? Cik, boleh kod Okey. Tak yakin je. Baik, tak apa. Okey, so kalau kita lihat di sini, okey. Soalan, okey, pendidikan. Kalau kepada mana-mana pelajar yang dah print out benda ni, okey, boleh terus letak jawapan. Ya, terus letak jawapan. Ya, betul Nafi. Okay. Baik, nyatakan matlamat dasar pendidikan kebangsaan. So kita tengok dulu soalan dulu. Pendidikan merupakan saluran terbaik bagi merealisasikan matlamat membina perpaduan kaum dan juga integrasi nasional. Jadi kalau kita lihat, nyatakan matlamat dasar pendidikan kebangsaan. Baik, Daniel bagi tahu.
Dia dah bagi tahu kepada cikgu. Okey. Matlamat dasar pendidikan kebangsaan yang pertama iaitu memperteguh. Okey, memperteguh hala tuju. Okey. Boleh ke sampai kat situ je? Boleh ke ayat dia sampai situ je? Tak boleh. Sebab tak nampak hala tuju apa. Memperteguh hala tuju apa? Okey. Memperteguh hala tuju. Okey, ya. Yeah. Dan okey, memperteguh, ambil satu je. Memperteguh hala tuju, okey, pendidikan. Okey, pendidikan negara ke arah perpaduan. Ya, macam tu. Cikgu tahu kamu ambil kat daripada nota. Tapi ingat, nak ambil tu kena ambil penuh. Jangan ambil sekerat-sekerat. Ambil yang penuh. Supaya jelas, okey, memperteguh hala tuju pendidikan. Kalau kamu buat macam tadi, okey, macam ni saja kan, memang tak dapat markah. Memang tak dapat markah. Sebab apa? Ayat dia tak penuh. Jawapannya tak penuh. Penting untuk kamu tahu ayat dia macam mana. Okey, memperteguh hala tuju, okey, pendidikan, okey, negara ke arah perpaduan. Yes, betul. Baik, itu yang pertama. Okey, maknanya kita tahu pendidikan negara ni memang tujuan dia ke arah perpaduan lah. Okey, yang kedua iaitu, ya betul. Okey, menekankan menekankan pendidikan menyeluruh dan bersepadu. Okey, bersepadu bagi membentuk pelajar. Okey, membentuk pelajar. Okey. Jadi ini yang kedua. Yang kedua, menekankan pendidikan menyeluruh dan bersepadu bagi membentuk pelajar. Dan okey, yang ketiga. Yang ketiga iaitu apa? Iaitu memperkukuh. Memperkukuh, okey, iaitu kedudukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Bahasa utama. Okey. Maknanya bahasa kebangsaan lah, bahasa utama. Baik. Seriously, kamu akan kata apa? Cikgu, sebenarnya saya tak ingatlah cikgu nyatakan matlamat dasar pendidikan kebangsaan, memperkukuh hala tuju apa semua. Cikgu faham. Cikgu faham. Okey. So, memang sebab ini bukan penceritaan, ini fakta. Okey, yang penceritaan pun form 4 punya penceritaan ataupun bab 5 penceritaan kan, iaitu pembentukan Malaysia. Penceritaan pun kalau korang susah nak ingat. Ini kan pula fakta, betul tak? Baik, caranya tak ada cara lain melainkan kamu kena buat latihan dan menulis. Tulis jawapan. Dan tulislah dengan kerap. Maknanya jawab dengan kerap. Itu je cara untuk ingat fakta ni. Okey. Jadi sebab itu cikgu menekankan supaya kamu tulis. Tulis jawapan. Cikgu bagi ni, tulis. Jangan kau biar. Sebab kalau kamu biar je, kamu tengok je, memang tak ingat. Ingat. Okey. Iaitu teori bagaimana untuk memorize ataupun nak ingat sesuatu fakta. Mata kena lihat. Okey, tangan kena tulis. Mulut kena baca. Supaya apa? Telinga akan dengar, mata akan nampak, tangan akan menulis, semua panca indera kamu akan dapat dapat pegang fakta yang kamu sedang baca. So gunakan semua kemahiran tu. Tangan, baca, dengar, dan mata, gunakan semua. Penting. Hati pun sama. Hati pun sama. Hati pun sama. Hati jangan fikir lain. Hati jangan ke lain. Hati pun kat situ. Cikgu, kalau ambil yang membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek, boleh ke cikgu? Boleh. 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 Sebab dasar pendidikan kebangsaan ni melibatkan kesemua lima-lima laporan dan kajian tu kan. Boleh juga.
Macam kalau kita mungkin ada fakta tambahan. Okeylah, sebab pelajar ada bagi kan. So kalau kata apa, membentuk, dia kata membentuk pelajar yang seimbang dari segi jasmani, jasmani, rohani, emosi dan intelek. Pun boleh. Jadi itu cara dia. Baik, dapat? Ingat korang tinggal sebulan lebih je ni. Kena gunakan semua, all out. Gunakan semua cara. Menulis ke apa semua, all out. Jangan lagi malas-malas. Korang kena speed. Baik, soalan yang B. Macam mana lah, hati pun sama. Tak boleh faham macam tu. Baik. Apakah yang perlu dicapai? Bila soalan yang B. Apakah yang perlu dicapai oleh murid-murid dalam KBSR? Dalam KBSR. Nafi Iman memperkenal sistem sekolah aneka jurusan, kursus kemahiran dengan sekolah kebangsaan. Nafi, salah. Yang kamu ambil tu memperkenal sistem sekolah aneka jurusan, kursus kemahiran, sekolah kebangsaan, itu adalah kajian Aminuddin Baki. Bukan KBSR. Bukan. Kan? Ya, bukan. Baik. Nafi kejap lagi kena denda. Siapa yang boleh bantu? Siapa yang boleh bantu untuk memberikan soalannya, menjawab soalan B? Apakah yang perlu dicapai oleh murid-murid dalam kurikulum baru sekolah rendah? KBSR. Apakah yang perlu dicapai? Harus diingat. Ini sebenarnya kelemahan, kelemahan nota ringkas. Nota ringkas tadi dia mesti tak cerita pasal apa yang perlu dicapai oleh murid-murid, betul tak? Dalam kurikulum baru sekolah rendah. Tak ada. Tetapi kalau kita lihat daripada buku teks, ini buku teks. So kalau kita lihat buku teks ini, iaitu berkaitan dengan KBSR, dan juga KBSN, inilah dia. Matlamat utama pembentukan KBSR yang perlu dicapai. Antaranya murid dapat menguasai dan menghargai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang kedua, menguasai 3 bidang asas, iaitu bidang komunikasi. Takut tak? Ya, betul. Sebab itu cikgu saya selalu takut nak baca nota ringkas. Ya, betul. Tapi dalam keadaan kita sekarang ni, kita kena speed up. Namun begitu, kita akan tengok terus soalan. Takut mana-mana yang tertinggal, kita boleh go through balik. Kalau kita guna je buku test ni tadi, mungkin lambat lagi nak habis. Ya. Komunikasi, bidang kemanusiaan dan alam sekitar. Menguasai 3 bidang asas, iaitu bidang komunikasi, kemanusiaan dan alam sekitar. Dan kemudian kalau kita lihat, dan juga satu lagi iaitu memastikan matlamat pendidikan relevan dengan keperluan semasa. Bagi menghadapi cabaran abad ke-21. So inilah dia, 3 matlamat. Lepas tu pada saya, semua benda penting sebab selalu tak jumpa kata kunci. So, murid dapat, so boleh tulis jawapan. Pertama, murid dapat menguasai dan menghargai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. So kita boleh, apa yang perlu dicapai? Iaitu yang pertama, iaitu murid perlu menguasai, menguasai dan menghargai bahasa Melayu sebagai bahasa apa? Bahasa perpaduan, betul? Bahasa kebangsaan. Sebagai bahasa kebangsaan. Macam tu. Baik. Dan yang kedua, apa yang perlu dicapai?
Baik. Apa yang perlu dicapai untuk yang kedua iaitu menguasai 3 bidang asas. Menguasai tiga bidang asas. Okey, iaitu komunikasi, okey, dan seterusnya iaitu apa lagi dua? Kemanusiaan dan alam semula jadi. Okey, ya kemanusiaan dan alam sekitar. Okey. Bidang asas iaitu komunikasi, kemanusiaan dan juga kemanusiaan dan alam sekitar. Okey. Dan yang ketiga, perlu dicapai oleh murid-murid dalam kurikulum baru sekolah rendah iaitu memastikan matlamat pendidikan. Okey. Yang ini sebenarnya cikgu tak yakinlah jawapan dia ni. Minta maaf cakap yang nombor 3 ni tak yakin jawapan dia. Memastikan matlamat pendidikan relevan dengan keperluan semasa. Bukan. Sebab ini bukan matlamat pendidikan, matlamat murid-murid. Ingat apa yang perlu dicapai oleh murid-murid. Murid-murid akan menguasai dan menghargai bahasa Melayu. Okey, kita faham. Murid-murid akan menguasai 3 bidang asas komunikasi, kemanusiaan dan alam sekitar. Okey. Tapi untuk menjadikan sisi pendidikan relevan, itu bukan tugas murid-murid. Betul tak? Itu bukan apa yang perlu dicapai oleh murid-murid. Okey, baik. Ini jawapan dalam bentuk yang kebat. Okey, iaitu ini korang memang korang tak tahu. Hanya pelajar-pelajar KBSR dan KBSM yang tahu. Iaitu menguasai menguasai asas 3M. Iaitu membaca, menulis, dan apa? Dan mengira. Itulah dia yang perlu dicapai oleh murid-murid dalam kurikulum baru sekolah rendah, iaitu menguasai asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Itulah dia. Okey. Yang perlu dicapai oleh murid-murid dalam kurikulum baru sekolah rendah ataupun KBSR. Okey. Okey, dapat? Dah salin dah? Dapat? Bukan DTP, DPT. Ni Aisyah mana ni? Aisyah Sofia Aisyah Sofia Aisyah Sofia. Aisyah Sofia bila nak kelas fizikal dengan cikgu? Bila-bila? Okeylah. Nanti cikgu bagi tahu. Kepada mana-mana pelajar yang tinggal berhampiran USJ 1, cikgu ada buat jugalah. Untuk atas permintaan ni, kelas-kelas fizikal. Maknanya kelas face to face lah. Tapi dalam bilangan yang tak ramai, 2 orang, 3 orang cukup lah. Tapi sekitar USJ lah. Itu je yang mampu. Muka cikgu nampak lain bila jumpa. Dah buat balik? Dah. Tapi cikgu tak bergerak jauh. Cikgu ada di USJ 1 je lah. Okey. Baru Mak Yas tahu ke? Sikit lah. Okey. Ya ke? Okey. Syah. Kalau tengok online dengan live, mana lagi handsome? Okey, baik. Oh, live Alamak. Lain macam. Okey, baik. So, kalau kita bagi jawapan dalam bentuk point macam ni, agak-agak dapat berapa markah? Okey, baik. Okey, bagus soalan tu ya. Online tak nampak sangat. I see. Okey, baik. Sebenarnya begini iaitu apabila soalan ini, soalan struktur bila diberikan nombor 1, 2, 3 ataupun B 1, 2, 3. Yang ini memang point, tak ada masalah. So tak perlu bina ayat. Yang ini tak perlu bina ayat, just point saja. Just point saja tak apa sebab dah ada nombor 1, 2, 3. Ini tak apa. Tapi kalau tak ada nombor ni, kamu kena bina ayat. Kamu kena bina ayat. Dua-dua cikgu handsome. Bodoh lah tu kan. Bergembang bulu rumah. Okey, baik seterusnya.
Alright. So yang C, okey, kita lihat yang C. Jelaskan usaha kerajaan untuk memupuk perpaduan dalam bidang pendidikan. Okey, usaha kerajaan untuk memupuk perpaduan dalam bidang pendidikan. Take note cara cikgu mengajar, bila cikgu baca soalan, cikgu akan bulatkan keywords dan juga cikgu underlinekan perkataan-perkataan penting. Supaya apa? Supaya terus dalam kepala kita fikir, oh, usaha kerajaan apa? Memupuk perpaduan dalam bidang pendidikan. So kita tahu. Kalau kita tak buat macam ni kan, kita akan macam usaha kerajaan memupuk perpaduan dalam bidang pendidikan. Apa jadi dia macam menerawang. Dia macam kita tercari-cari. Tapi bila kita bulatkan dan kita underlinekan, bermakna kita fokus. Okey, di dalam ini. Okey. Baru kita boleh cari dia punya fakta. Baik. Contohnya, okey. Kalau kita lihat seperti soalan ini dijawab oleh Nurul Hidayah. Okey, antara usaha, Nurul Hidayah, yang soalan C ni kamu tak perlu, jangan buat point, jangan buat nombor, kena buat ayat penuh. Kena buat ayat penuh. Okey, iaitu kena mulakan dengan perkataan daripada usaha kerajaan tu. Okey, usaha kerajaan untuk memupuk perpaduan. Perpaduan dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan adalah begitu. Kemudian masuk ayat seterusnya iaitu adalah bahasa Melayu. Ataupun kita kata adalah menjadikan. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Bahasa perpaduan ataupun bahasa menjadikan sebagai bahasa perpaduan. Bahasa perpaduan, okeylah benar. Perpaduan dan dijadikan mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. Titik. Tu. Kemudian selain daripada itu apa? Perkenalkan kursus. No. Nurul Hidayah, yang satu ni je yang boleh guna. Yang satu ini je yang boleh guna. Yang dua lagi tu tak boleh. Yang dua lagi tu tak boleh. Sebab dia tak menjawab soalan. Usaha kerajaan untuk memupuk perpaduan dalam bidang pendidikan adalah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan dijadikan mata pelajaran wajib dalam peperiksaan. Okey, baik. Selain itu, gunakan penanda wacana. Selain itu, kita nyatakan bahawa memperkenalkan. Selepas itu kerajaan memperkenalkan. Iaitu memperkenalkan apa? Akta pendidikan ke? Cuba bagi. Sebagai bahasa perpaduan dan dijadikan mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. Selain itu, kerajaan memperkenalkan universiti kebangsaan Malaysia bagi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu bahasa ilmu dan memupuk dan dapat memupuk perpaduan. So ini pun boleh. Baik, kena bagi lagi ke cikgu? Baik, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan dan dijadikan mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. Kena bagi satu lagi. Setelah itu kerajaan memperkenalkan Universiti Kebangsaan Malaysia bagi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan dapat memupuk perpaduan. Dan selain daripada itu, satu lagi. Usaha kerajaan untuk memupuk perpaduan dalam bidang pendidikan. Iaitu
akhir sekali. Kita boleh guna penada wacana. Akhir sekali. Okey. Okey, kerajaan menubuhkan SMK iaitu sekolah sekolah menengah kebangsaan. Yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran. Jadi hal ini dapat membentuk hubungan yang erat antara pelajar dan melahirkan perpaduan. Itu dia. Pada akhirnya melahirkan perpaduan. So kalau kita lihat, inilah dia. Baik, dapat? Macam lebih je. Lebih sikit tak apa. Jangan terkurang. Lebih sikit tak apa. Jangan terkurang. Jangan terkurang. Itu paling penting. Syah. Syah, free boleh Syah? Syah? Cikgu kalau nak buat kelas fizikal petang lah kot. Hari Khamis ke. Petang boleh lah. Ya, betul. Betul Nurul Hidayah. Dan juga bukan semata-mata cikgu ambil daripada subtopik 7.3, tapi juga kesimpulan yang cikgu buat daripada 7.3 tadi. So kita boleh ambil kesimpulannya. Pun boleh juga. Asalkan dianya relevan dan boleh menjawab soalan. Menjawab soalan dengan tepatlah. Itu penting. Baik. Okey, yang lain dapat semua? Ke tengah menyalin? Nak nyalin lah. Salin lah. Barulah rasa kelas ni tak mengantuk ya. Kelas ni tak mengantuk bila kita belajar dan kemudian kita menjawab soalan ya. Okey, dah dapat semua? Dah. Okey, dah Dah salin dah okey, baik, bagus. So cikgu rasa cara macam ni lebih efektif lah. Itulah betul. Cikgu tak silap saya kelas minggu lepas cikgu nak bagi nota-nota ringkas pada pertengahan kelas kan. Pertengahan kelas tengah-tengah kelas. Ya, cikgu ada cakap macam tu Okey. Baik. Cikgu nak tinggalkan kamu dengan sedikit homework lah kot. Sebab cikgu rasa penting untuk homework sebenarnya. Homework penting sebenarnya. Baik. Tadi tak banyak pun. Cikgu bagi satu soalan je. Okey. Satu soalan saja, iaitu cikgu nak kamu jawab soalan satu ni. Okey, satu A, B, C, D. Kan satu soalan je. Kan? Soalan nombor satu je. So satu soalan je lah. Kan? Satu A, B, C tu je. Okey, iaitu soalan yang A tu jelaskan kesan dasar British
yang membawa kepada masalah perpaduan kaum tersebut. Itu bukan satu soalan cikgu. Satulah nampak ni nombor 1. Kalau next soalan nombor 2. Okey. Jelaskan kesan dasar British yang membawa kepada masalah perpaduan kaum. Baik. Dia macam ni. Untuk soalan A ni, cikgu bagi tips Kamu ceritakan dulu dasar British yang dari sudut ekonomi. Ingat dari sudut ekonomi, dari sudut politik, dari sudut sosial. Dan bila kamu cerita tu, contohnya sini kamu ceritakan dasar. Kemudian daripada dasar ini kamu ceritakan pula kesan-kesannya bagi setiap satu. So akan dapat 6 markah. Boleh faham? Boleh faham tak? Contohnya, dasar British dalam bidang ekonomi. Ya. Mula-mula cerita dulu dasar. Dasar British, dasar British dalam bidang ekonomi. Ekonomi, di mana dalam bidang ekonomi, British telah membawa masuk buruh-buruh daripada luar untuk bekerja di lombong biji timah dan ladang-ladang getah. So itu dasar ekonomi. Kesannya ayat huraian. Kesan jadi ayat huraian. Kesannya ekonomi negara dikuasai oleh buruh-buruh luar. Dan hal ini menyebabkan tidak berlakunya perpaduan di antara sesama kaum. So, fakta, dasar dan kemudian huraian. Kemudian baru masuk seterusnya. Kesan dasar British iaitu apa tahu? Kita kata dasar British dalam pendidikan. Ada dalam buku, semua ada. Yang ini ada dalam buku. Jadi, tapi susunannya apa tahu? Cerita dulu dasar. Dasar apa? Contohnya dasar pendidikan. Apa yang di British buat dalam dasar pendidikan? Iaitu sekolah vernacular. Kan? Sekolah vernacular iaitu sekolah berasaskan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. So itu dasar. Jadi kesannya apa? Kesannya menyebabkan tidak dapat memupuk perpaduan kerana tidak ada interaksi antara para pelajar. Ada begitu. Itu cara menjawab soalan A. Bagi tahu dia punya dasar British dan selepas itu kesan dia. Baru dah dapat 6 markah. Bab berapa ni? Nurul Hidayah. Soalan yang sama. Yang ini nombor 1 A, B, C ni dekat sinilah yang mula-mula tu. Nota mula-mula tu. Yang ini. Yang ini. Nampak tak ni? Kesan dasar British. Nampak tak ni? Dasar British. Dalam pentadbiran. Kan British membawa masuk pekerja luar. Untuk bekerja dalam sektor perlombongan ini. Jadi, kesannya apa? Kesannya inilah. Membuatkan kesannya apa? Iaitu mereka terpisah dan berlakulah kerenggangan hubungan kaum. Macam itulah. Ini dasar, dua-dua ni. Ini kesan. Begitu juga macam ekonomi. Iaitu British beri tumpuan kepada ekonomi berasaskan biji timah dan getah. Jadi menyebabkan kegiatan ekonomi berbeza antara kaum. Bila berbeza antara kaum, maknanya rakyat kesan dia. Ini kesan dia. Rakyat kurang berinteraksi, wujudkan jurang ekonomi. Itu kesan. Macam cikgu cakap tadi, sistem pendidikan. British wujudkan sistem pendidikan vernacular, Melayu, Cina, India dan Inggeris. Jadi, kesannya apa? Yang ini mewujudkan perbezaan pemikiran dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Macam tu. Itulah dia jawapan bagi soalan yang 3A, 3C, 3A. 3A tadi. 2A, sorry 2A. Nampak tak? Boleh? Yang ini. Memang yang ini pula. Yang ini. 1A ni. Inilah dia 1A. Yang ini dasar, yang ini kesan. Kemudian yang B, apakah langkah yang diambil kerajaan dalam bidang sosioekonomi? Untuk memperkasakan hubungan antara kaum. So kalau bidang sosioekonomi maknanya kegiatan ekonomi. Ingat kalau bidang sosioekonomi maknanya dalam bidang kegiatan
kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Dan satu lagi, okey, yang C soalan hebat. Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil, okey, bagi memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Apakah langkah-langkah? Ini hebat. Kamu kena fikirkan. Okey. Baik. So, cikgu rasa hari ini berpuas hati kerana kamu dapat menjawab, dan kita dah tengok, kita dah belajar, dan kita dah tengok soalan-soalan daripada apa yang kita belajar tadi. Jadi cikgu harap dapat manfaat itu. Tak puas cikgu. Yalah, memang tak puas. Nak lagi ya, macam tak puas je. But tak apa. Kita akan sambung pada hari Sabtu ini, dan hari Sabtu nanti, sebelum hari Sabtu, korang punya homework kena hantar sebelum Sabtu. Sebelum Sabtu ni okey. Jadi, so cikgu harap kamu berusaha. Alright, berusaha. Okey. Yang mana tadi satu soalan esei, satu ABC.